mengaminkan doa Jibril. Tangga yang kedua, Nabi pun mengaminkan doa Jibril. Tangga yang ketiga, Nabi pun mengaminkan doa Jibril. Di antara salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah SAW ketika Jibril mendoakan, berdoa, di antaranya lah man adraka Ramadan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan ataupun berada pada bulan Ramadan ataupun diberi peluang untuk berada beribadat pada bulan Ramadan, walam yughfar lah, dan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bila kita berada pada bulan Ramadan ni, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa-dosa kita semuanya, totally, tidak ada pengecualian. Allah ampunkan segala dosa kita. Bila begitu, falam yughfar lahu, bila dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhala alaihi nar atau kama qala, maka dia akan dimasukkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sebab itu bila kita berada pada bulan Ramadan ni, Allah pasti mengampunkan kita. Tapi hadis menyebut dalam satu hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'in wa atasin atau kama qala. Berapa ramai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu tak dapat apa-apa daripada keberadaan dia pada bulan Ramadan itu sendiri, pada bulan Ramadan itu sendiri, melainkan hanya dapat lapar dan dahaga. Seolah-olahnya segala peruntukan, segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT ataupun yang disediakan oleh Allah SWT sepanjang bulan Ramadan ini, kita tak dapat apa-apa, lapar dan dahaga. Ya, sekalung tahniah lah kepada tuan-tuan yang pada subuh dengan subuh yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan mampu untuk menghadirkan diri tuan-tuan ke masjid untuk solat subuh berjemaah, ataupun mungkin malam tadi ada sebahagian daripada kita yang solat malam atau qiyam untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nak mencari malam Lailatul Qadar, malam 25. Mungkin kita beribadat tu kerana sesuatu, malam Lailatul Qadar. Tapi lah, kalau kita tak begitu, kita tak akan bangun, kita tidak akan membangunkan diri kita. Sebab itu Nabi suruh kita taharau, carilah fi asr awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Nabi suruh. Sebab itu bila kita sembahyang, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, apa saja malam-malam yang kita lakukan itu dengan tujuan untuk mencari malam Lailatul Qadar, tak apa, tak ada masalah. Sepatutnya segala ibadah, segala aktiviti yang kita lakukan itu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan segala-galanya kita peruntukkan hanya kepada Allah. Tapi oleh kerana kita tu nak mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang disebut di dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Dia punya ganjaran, dia punya keistimewaan lebih baik daripada 1000 bulan. Yalah, walaupun begitu, Imam Ghazali sendiri pun mengatakan bahawa orang yang beribadat kerana sesuatu, beribadat kerana sesuatu itu masih dianggap orang yang ikhlas juga dalam ibadatnya. Sebab dia beribadat nak dapat pahala, dia beribadat nak itu nak ini. Mungkin dia ada masalah dalam rumah tangga, dia beribadat, ya Allah. Nabi pun bila dia ada masalah, Nabi pun sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Sama. Cuma mungkin inilah berbeza daripada keinginan kehendak kita, keinginan dan kehendak kita. Jadi kita menyambung pembacaan kitab Hikayatul Usfuriyah, iaitu membicarakan tentang hadis-hadis yang boleh kita ambil iktibar di dalamnya, dalam kitab ini.
Kita masuk pada hadis yang kelima, insya-Allah, ya, amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah amalannya? An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qal iza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Qal na'am hiya ahsanul hasanat. Ya, ini satu hadis, ya. Hadis ini Abu Zar Al-Ghifari, ya, Abu Zar Al-Ghifari ini seorang sahabat. Di peringkat awal dia masuk Islam tu, dia datang ke kota Mekah dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abu Zar Al-Ghifari ini, hebat orang. Ya, dia datang daripada kampung masuk ke kota Mekah, lalu dia mencari Rasulullah dan memeluk Islam. Ketika itu baru di peringkat awal, Islam tu di peringkat awal. Jadi tidak ada orang yang berani untuk mengisytiharkan dirinya, ya, sebagai orang Islam. Semuanya bersembunyi-sembunyi. Masuk Islam sembunyi, masuk Islam sembunyi. Tapi Abu Zar Al-Ghifari ini, ya, dia bila bersyahadah di depan Rasulullah SAW, lalu dia isytihar, dia ke Kaabah dan dia isytihar bahawa saya telah Islam, ya, saya telah Islam di hadapan penduduk Mekah yang ketika itu masih lagi musyrikin, iaitu menyembah berhala. Yalah, ketika itu kalau orang tu orang Islam, pastinya akan diseksa ataupun dibuat sesuatu yang menyusahkan pada dia. Abu Zar bila dia announce di Kaabah itu sendiri, lalu dipukul, ya, secara beramai-ramai, ya, ya, sehingga kan luka teruk, ya, luka teruk. Tapi setelah dipukul tadi itu, dia pun bangkit lagi, lalu dia isytiharkan lagi, saya Islam. Agak-agak tuan-tuan berani ke dalam hidup yang semasa ni lah, katakan saya orang Islam. Memang semua orang tahu Melayu itu Islam, betul. Tapi nak isytiharkan tu, saya mengikut sunnah, saya mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, saya mengikut seperti mana yang pernah dilakukan oleh salafus soleh, saya pernah ikut seperti mana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Ya. Jarang kita mampu, ya, jarang kita mampu. Ya. Kemudian bila Abu Zar Ghifari itu mengisytiharkan kali kedua, dipukul balik oleh masyarakat, ya, yang berada ataupun orang ramai yang berada di depan Kaabah tadi itu. Tapi ada beberapa orang pedagang yang biasa bisnes ke Syam, ke Syria, ke Lebanon, ya. Dia tengok ini macam kenal ni, sebab keluarga Al-Ghifari ini atau kabilah Al-Ghifari ini, dia ni suka menghadang, ya, pedagang-pedagang daripada Mekah ke Syam, balik ataupun pergi. Dia suka menghadang untuk mendapatkan, ya, tol lah, istilah dia tol. Nak lalu sini kena bayar tol, istilah dia. Kalau tak bayar tol tak lepas. Sebab suku ni agak ganas, suku Al-Ghifar ni agak ganas. Bila begitu, dia meredakan masyarakat yang ketika itu sedang memukul kepada Abu Zar Ghifari ini, ya. Lalu dilepaskan Abu Zar Ghifari, lalu dia jumpa Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya nak terus berada di Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang berada di kota Mekah. Baru masuk Islam dan keinginannya cukup tinggi untuk memperjuangkan Islam bersama Rasulullah di kota Mekah itu sendiri. Dia tak sayangkan diri dia, dia lebih sayangkan Islam. Walaupun baru je masuk Islam, kita dah 50 tahun, kita dah 40 tahun masuk Islam, kita dah 60 tahun, kita dah masuk 70 tahun. Apa yang kita buat untuk Islam? Tak ada.
Jadi Rasulullah pesan kepada Abu Dzar, kau baliklah kabilah kau dakwalah kabilah kamu dahulu. Esok satu hari kau ke Mekah balik bersama dengan kabilah kamu. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ni di antara orang yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, alimni amalan, ajarkanlah kepada aku suatu amalan ataupun amalan-amalan ataupun ibadat-ibadat atau juga perkara yuqarribuni, yang mendekatkan diri aku ilal jannah, kepada syurga. Tak kira apa juga amalan, sekecil-kecilnya, misqala zarratin, sekecil zarah, maka ajarkanlah pada aku, ataupun yang sebesar-besarnya, yaitu yang wajib ataupun yang fardu, yang wajib ataupun yang fardu. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan ataupun menghindarkan aku daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lebih seronok ya dengan neraka, main mercon, membazir, seronok, banding kita nak baca Al-Quran kan, nak banding kita melihat kepada hadis-hadis atau kitab-kitab hadis, kita jarang. Kita tengok bunga api, ya Allah cantiknya, ini entah berapa ratus ni sekali habis satu mercempam ke atas tu, kita seronok kan, lebih seronok begitu. Bulan-bulan Ramadan ni mungkin kita suka pula beli kuih-kuih kat bazar Ramadan macam-macam, juadah-juadah, akhirnya buang kan, mendekatkan diri kita kepada neraka tu, membazir. Innal mumbazirina kanu min ihwan saya, mana orang yang membazir ni kawan syaitan. Tapi kita lakukan, bukan kita nak sedekah bila kita beli kat bazar Ramadan tu roti john, bukan kita nak bagi separuh kepada jiran ataupun suku kepada jiran kanan, suku kepada jiran kiri, kita ambil separuh untuk diri kita dan keluarga kita. Jarang. Saya beli, saya punya, saya lah makan, kan begitu, biasanya begitu. Jaranglah kita nak berkongsi, walaupun kita tahu bila kita memberi makan atau menghadiahkan sesuatu makanan kepada orang yang berbuka tu, pahalanya kita dapat, pahalanya kita dapat, pahalanya kita tahu tentang itu, tapi kita jarang nak buat, mungkin masyarakat ataupun di sekitar kota Damansara ni, masjid ni mungkin dia berbeza, kerana mereka berlumba-lumba fastabiqul khairat, berlumba-lumba atau bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, qal iza amilta sayyi'atan, wahai Abu Dzar, bila kamu melakukan satu perkara yang mendatangkan dosa, tak kiralah dosa kecil ataupun dosa besar, kata Rasulullah, sayyi'ah ni adalah perkara-perkara yang buruk ataupun perkara yang menjijikkan, yang membawa kepada dosa. Tak kiralah, mungkin dalam hati kita, ini pula kita kata dalam hati, berkata-kata dalam hati, dosa juga. Ataupun dengan body language kita kadang-kadang, body language kita juga mendatangkan dosa juga. Tapi tak ada masalah, sebab Rasulullah SAW bersabda, iza amilta sayyi'atan fattabi'a hasanatan, bila kamu melakukan suatu perkara yang membawa kepada dosa tu, kepada dosa, maka lakukanlah perkara-perkara yang mendorong kamu untuk melakukan pahala pula, perkara-perkara yang membawa kepada perkara ataupun kebaikan-kebaikan. Mana kita riset yang tak baik tadi itu dengan perkara yang baik. Kita membazir, beli mercon, datang masjid, solat tarawih, kita pun masuklah harga yang sama dengan mercon tadi itu RM80, masuk duit RM100 ke tabung masjid kota Damansara. Tapi jaranglah kot orang masuk RM100 Tak tahulah, mungkin yang pakai BMW semua tu mungkin
mungkin dia masuklah RM100 ataupun RM200, yang pakai proton jasa, proton lama pula, proton suara pula tu mungkin RM10 ataupun RM1 mungkin. Jadi dia kena imbangkan. Saya rasa kalau kita lihat daripada 1 Ramadan sehingga hari ini 25 Ramadan, perkara-perkara yang mengurangkan kepada jumlah kutipan pahala bulan Ramadan ni banyak sangat. Dengan kelalaian kita, dengan kecuaian kita, banyak sangat. Banyak sangat. Kita pun sembahyang tarawih, kita pun berkira-kira 8 ke 20, 8 ke 8 sudahlah. Daripada dulu imam petang tu juga 8 sudahlah. Asal sembahyang tarawih, asal tarawih je, okeylah tu. Kan. Kita jarang nak upgrade. Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita upgrade. Rumah kita renovation, ubah suai. Daripada 3 bilik jadi 2 bilik, 2 bilik digabungkan jadi 1 bilik utama. Selesa dengan aircon dengan. Tapi bila dalam amalannya kita jarang nak upgrade. Tak apalah, kita dah biasa tahun lepas pun kita dah biasa buat 8 dengan 20. Tahun ni kita nak buat 36 pula rakaat pada sembahyang tarawih. 36 rakaat seperti amalan penduduk Madinah. Penduduk Madinah 36 rakaat. Agak-agak ada lagi ke ya, kalau imam berkata malam ni kita buat 36 rakaat. 1 rakaat 1 ayat ya. Nun Allah. Agak-agak baki berapa orang ya? Yang 20 pun baki tinggal 2 soft. Agak-agak kalau 36 ni tinggal Bilal agak-agaknya dengan imam. Kita tak pernah buat ya 36. Buatlah sekali tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan tu buat 36 rakaat. Ya. Kalau agak-agak 36 rakaat ni sikit, buat 72 rakaat. Semua ada sumber-sumber dia yang mengatakan jumlah kepada rakaat sembahyang tarawih 72. Tak pernah buat. Itulah mungkin dengan kita buat sekali itu dalam hidup kita, Allah anugerahkan syurga pula. Ya Allah, untungnya. Sebab apa syurga? Sebab Allah ampunkan dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang membangunkan malam-malam dia dengan beribadat kepada Allah SWT, dia ampunkan dosa dia. Mungkin dengan kita sembahyang 36 ataupun 72. Mungkin orang pergi 9, dia dah biasalah sembahyang 10 rakaat. Sebab dalam fatwa dia dibolehkan sembahyang 10 rakaat tarawih 10. Ada fatwa dia. Dia negeri 9. Kita di sini belum pernah buat yang 10. Malam ni mungkin malam 27 lekor esok 27 lekor. Cubalah minta imam teringinlah nak sembahyang 10 rakaat. Nanti imam announce lah 10 rakaat. Bukan 8, kita buat 10. Buat 10. Sekali lah kita rasa 10. Setidak-tidaknya sembahyang tarawih yang kita lakukan tu kita pernah buat. 8 pun pernah buat, 20 pun pernah buat, 10 pernah buat, 36 pernah buat, 72 pun pernah buat. Ya Allah. Kan? Barulah kita rasa betul-betul pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita mengharap kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa jua bentuk solat yang ada. Yalah, kalau kita nak tiru cicit Rasulullah Ali Zainal Abidin tu yang digelar sebagai As-Sajjad, bukan sajjad yang tu, sajjad. Sajjad ni orang yang banyak sujud. Ya, diriwayatkan dalam satu malam dia sembahyang tu 1000 rakaat. Macam mana kita nak bayangkan pun tak terbayang 1000 rakaat. Banyak tu 1000. Banyak 1000. Imam Syafi'i pun sembahyang 2 rakaat je kan. Tapi 30 juzuk. 2 rakaat 30 juzuk Imam Syafi'i. Kita tak pernah cuba lagi.
Yang di Indonesia tu yang tarawih 30 juzuk satu malam. Orang daripada Sri Lanka datang, orang daripada luar datang, ya. Semata-mata nak merasai sembahyang tarawih 30 juzuk. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Datang, keluarkan duit, ambil visa, naik kereta berjam-jam sampailah surau tu, duduk situ. Nak merasai 30 juzuk satu malam. Kita nak sembahyang 20 rakaat pun banyak pula 20 rakaat. Banyak tu 20 rakaat. Tak mampu. Ya, sebab itu bila Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan? Beritahulah kepada aku ya Rasulullah tentang amalan-amalan yang mendekatkan diri aku kepada surga dan menghindarkan aku daripada api neraka. Rasulullah simpel jawapan dia, kata kalau kamu melakukan satu perkara yang tak betul, tak baik ataupun yang membawa kepada dosa, maka ikutilah perbuatan tersebut dengan perkara-perkara yang membawa kepada pahala. Maka dia akan reset dosa-dosa tadi itu, dosa-dosa yang kita lakukan atau perkara-perkara yang tak baik tadi itu kita dengan sebab kita melakukan kebaikan tadi itu. Qultu aminal hasanat, aminal hasanat. Okey, kata Abu Dzar, okey, saya akan lakukan benda-benda yang baik ya, dalam kehidupannya. Saya akan buat benda yang baik. Cucu datang rumah, cu nak makan apa buka ni? Datuk ni ambil RM50 beli bazar Ramadan. Ambil lah, belilah apa saja yang kamu nak makan. Kita muliakan anak cucu kita. Bila kita nak muliakan jiran tetangga, susah sikit. Kita muliakanlah anak cucu kita. Dia datang rumah kita, cu ni ambil. Jangan beli mercun, mercun pula dia RM50 nanti kacau juga, bunga api ke apa sebagainya. Bolehlah nak beli, cuma berpada-pada lah. Atau kita muliakan, kita berikan kegembiraan kepada anak cucu kita. Idkhalus surur, idkhalus surur, mana kita masukkan kegembiraan kepada orang. Rasa seronok orang tu dengan perbuatan kita tu, maka itulah yang Allah akan seronok dengan perbuatan kita tadi itu, insya-Allah. Sebab itu kata Abu Dzar, aminal hasanat, aku percaya bahawa segala kebaikan-kebaikan itu pastinya akan meruntuhkan kepada dosa-dosa ataupun mengurangkan kepada dosa-dosa. Lalu apakah di antara perkara yang terbaik, perkara yang terbaik untuk kita lakukan, yang boleh membawa kepada hasanat tadi itu? Qaulu la ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Jadi Abu Dzar pun tanya, kalaulah saya berkata atau mengucapkan kalimah hauqalah la ilaha illallah, adakah dia dikira perbuatan baik ataupun amalan baik ataupun ibadat yang baik? Macam kita lah dalam masyarakat kita, malam Jumaat kita baca tahlil dan kita memperbanyakkan membaca la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya sebaik-baik zikir yang patut kita tahu ialah dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi Abu Dzar ketika itu bertanya kepada Rasulullah, adakah mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu di antara perkara yang baik? Lalu Rasulullah SAW qala na'am, betul. Lalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu di antara amalan atau zikir atau dikir atau ratib yang kita selalu buat, di antara perkara-perkara yang terbaik. Bahkan hiyal ahsanul hasanat, dan Rasulullah SAW mengatakan, bahkan mengatakan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu adalah di antara ibadat ataupun zikir yang paling baik, yang paling baik. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah, perbanyakkanlah, perbanyak.
Ada setengah ulama dia mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah ni sebanyak 313. Sebab apa 313? Dikata inilah bilangan sahabat yang berperang kali pertama, jumlahnya 313. Dia yakin begitu, dia yakin begitu. Tak apa, terpulang masing-masing. Sebab itu kadang-kadang bila kita bertahlil malam Jumaat tu bergantung kepada imam. Kadang-kadang imam buat 33, ada yang buat 66, ada yang buat 100, ada yang lebih. Kalau lebih tu jemaah dah slow sikit suara ni. Kalau lebih, kalau 33 tu masih semangat lagi, 66 tu semangat lagi. Dah kalau sampai 100 dah slow lah. Sebab itu imam ni kadang-kadang kena bijak, berhadapan dengan jemaah dia. Yang mana yang boleh mendatangkan kebaikan, itulah yang dilakukan oleh imam tadi itu. Dalam kisah ini lalu didatangkan satu hikayat tentang kesaksian 7 biji batu. 7 biji batu. Seorang lelaki yang tinggal di Arafah, tinggal di Arafah. Arafah ni kita tahu tempat haji kita, Al-Hajju Arafah. Mana tidak dikatakan seorang itu menunaikan haji kalau dia tidak masuk ataupun berada pada padang Arafah itu sendiri. Al-Hajju Arafah itu syarat utama kepada haji, mesti berada di Arafah. Sama ada berada di bawah ataupun berada naik helikopter ataupun yang penting dia berada. Kalau dia mungkin sakit, dibawa oleh ambulan, lalu saja padang Arafah lepas zuhur, maka dia dianggap sudah menunaikan haji. Itu perbincangan. Tuan-tuan boleh buka laman web tabung haji lah, kaitan dengan hukum hakam tentang haji ni. Sana banyak dia fatwa-fatwa tabung haji, fatwa-fatwa tabung haji. Bukan tuan-tuan buka di sana, tuan-tuan mendapat macam-macam. Jadi lelaki ini tinggal di Arafah, dia menggenggam 7 biji batu, lalu berkata, jadilah saksi di hadapan Allah bahawa aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia pegang dengan penuh yakin. Wahai batu, inilah kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita cakap wahai batu, menjadilah saksi pada aku, seorang yang syirik pula kita minta tolong kepada sesuatu daripada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan macam syirik. Jadi dia yakin bahawa apa juga. Ialah kalau kita tengok kisah Buhairah. Buhairah ni ialah bapa saudara kepada Siti Hadijah, yang memperakukan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul ketika dibawa ke Syam dulu. Bila balik itu, Buhairah menceritakan bahawa yang awan melindungi dia, batu-batu sentiasa bertasbih, pokok-pokok sentiasa hormat kepada Rasulullah, macam-macam lagi. Jadi kita ambil pengajaran daripada situ, batu-batu bertasbih. Karena batu ini adalah salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sentiasa bertasbih, memuji kepada Allah, dan itu adalah di antara tugas dia secara khusus untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lelaki ini berkata pada 7 biji batu tadi itu, jadilah saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dia tidur, dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi seakan kiamat telah berlaku. Ia ditimbang amalannya dan diputuskan untuk masuk neraka. Kisah begini banyak tuan-tuan. Tuan-tuan buka hadis 40 Imam Nawawi itu pun ada kisah seperti ini. Tinggal selangkah lagi nak masuk surga, tapi ditarik oleh Allah SWT, dihumbankan ke dalam api neraka. Ada yang tinggal selangkah lagi nak masuk neraka, ditarik untuk dimasukkan dalam surga. Kisah seorang wanita yang memberi minum kepada anjing, lalu dia dimasukkan surga. Kisah orang yang membunuh 99 orang dan ditambah 100 bila dia nak berhijrah kepada arah yang baik, lalu meninggal di tengah jalan, diukur.
lalu dia masih lagi berpeluang untuk masuk surga Allah Subhanahu. Banyak kisah-kisah seperti ini. Itu pun tak ada, bila kita ditimbang kita rasa-rasa saban hari aku kat Masjid Kota Damansara ni takkan nak masuk neraka pula. Kan nak masuk neraka pula. Tak adil lah. Orang lain yang tak sembahyang, tak datang ke Masjid Kota Damansara, okey je tengok. Kita yang hari-hari berbuka kat sini, sahur pula kat sini, akan tak layak kot masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lelaki ini bermimpi bahawa bila ditimbang segala amalannya itu lebih berat kepada amalan yang buruk ataupun yang dosa tadi itu, yang dosa tadi itu. Ketika dibawa ke hadapan pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditolak ataupun dihumbankan, dari batu-batu yang 7 biji tadi itu, lalu dia pun berkata dan menjadi saksi kepada lelaki tadi untuk menghalangi lelaki ini dilemparkan ataupun dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para malaikat yang bertugas atau malaikat Zabaniyah secara khusus yang menyeksa lalu cuba untuk menghalang batu-batu tadi itu daripada terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka atau batu-batu ini adalah telah bersaksi kepada lelaki tadi itu bahawa dia adalah seorang yang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, yang masih pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, lalu mengangkatkan darjat lelaki tadi itu sehinggalah ke pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala, itu. Ini contoh lah, contoh. Apa juga kebaikan yang kita lakukan tu pasti akan mendapat ganjaran. Itu maksud dia lah. Setiap kebaikan pasti ada ganjaran, ada hikmah di sebaliknya. Yang kita sendiri pun tak tahu. Macam puasa ni kan. Puasa ni di antara salah satu amalan yang akan memberi syafaat kepada kita. Walaupun puasa ini amalan tu adalah khusus untuk Allah SWT. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam innahu li wa ana ajzi bihi. Segala amalan manusia itu untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan lakukan zikir, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan melakukan kebaikan untuk diri tuan-tuan, bukan untuk orang lain, untuk diri masing-masing. Kecuali puasa, illa siyam, kecuali puasa, innahu li, sesungguhnya puasa itu milik aku sepenuhnya. Siapa-siapa yang berpuasa, amalan puasa, pahala puasa itu hanya untuk Allah SWT. Mana Allah lah yang bakal mengganjar atau memberi imbuhan ataupun keistimewaan kepada orang-orang yang berpuasa ni, orang yang puasa. Wa ana ajzibi, akulah yang akan mengganjar ataupun menganugerahkan kelebihan-kelebihan kepada orang yang berpuasa. Cuma berpuasa ni dia tidak seperti sembahyang. Nabi pernah sebut pada orang yang sembahyang, ada kalanya orang yang sembahyang tu dapat 1/8, 1/8. Ada kalanya orang tu sembahyang dapat 1/6 daripada pahala. Ada kalanya orang sembahyang tu dapat 1/4. Ada kalanya dapat separuh, 1/2. Ada kalanya dapat 2/3. Itu ada hadisnya. Puasa ni tak ada, dia tidak seperti itu. Puasa ni khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama puasa ni dia memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, yang berpuasa. Ada kita mohonlah, kalau kita mungkin jarang nak baca Al-Quran, sebab Al-Quran pun memberi syafaat. Kalau kita jarang nak berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah memberi syafaat. Itu jarang, berselawat pun jarang. Jarang kita nak berselawat, jarang kita nak baca Al-Quran. Berpuasa lah, duduk diam-diam subuh sampai maghrib, buka, selesai masalah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin selepas kita Ramadan ni, minggu yang pertama kita cuti, cuti itu kita pun tak berpuasa 6 di bulan Syawal.
Lepas minggu yang pertama barulah tengok reda, orang pun tak datang, cucu-cucu pun dah semua dah balik, dah sekolah apa semua, kita mulalah puasa. Ya, kadang-kadang orang mula puasa awal, ya, lepas hari raya kedua tu dah puasa dah. Ya, raya kedua dah puasa. Bila kita bertandang rumah dia, jom makan je, jomlah pakcik sekali. Saya puasa hari ni. Wah, iman dia tinggi tu. Ya, iman dia tinggi tak. Saya jaranglah hari kedua. Ya, hari kedua. Ya, biasa puasa Syawal ni kita buat Senin Khamis ya, senang, simple. Setengah orang yang imannya tinggi, tu hari kedua dah puasa 3, 4, 5, lepas tu raya balik. Ada raya kedua pula bulan Ramadan, bulan Syawal ni ada raya kedua pula. Satu raya hari pertama tu, kemudian ada raya selepas puasa 6 pula. Tak apalah, itu masing-masing punya pandangan lah ya. Cuma nak sebut bahawa setiap amalan tadi itu Allah perakukan, kalau dia melakukan suatu perkara yang baik, pastinya Allah akan memberi ganjaran kepada kita. Kalau dia melakukan suatu perkara yang tidak baik atau menyembah kepada dosa, maka Allah juga akan menyeksa selagi mana dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada peluang, kita ada ruang untuk di akhir hayat kita atau sepanjang hayat kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Salam. Mintalah terus. Masih Ustaz? Okey. Kereta menghalang. BKH 1880. Ya, tolong alih. Ya. Sebab ada kenderaan nak lalu. Jadi tolong alihkanlah, memudahkan orang lain, insya-Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, kehidupan dalam dunia ini, insya-Allah. Jadi yang terakhir sekali untuk kita bincangkan, mengapa seorang hamba tu tidak boleh dihumbankan dalam api neraka Allah Subhanahu Taala. Jadi kita bincang bahawa mudah bagi kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Sekadar kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun sudah melayakkan kita. Dan satu hadis yang lain, barang siapa yang ada iman sekecil zarah sekalipun, dia pasti masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil, sebesar tu, sebesar biji sawi ataupun yang kecil sangatlah. Iman seperti itu pun masih lagi diberi peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk dia dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam hadis itu, tapi dari sudut pengertiannya cukup besarlah. Segala amalan segala itu kena lakukan dan kena tinggalkanlah. Jadi kisah ini ialah seorang hamba. Kenapa kita tidak patut untuk dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dikisahkan di sini seorang soleh, orang yang baik. Kisah ni pula dikisahkan oleh anak kepada seorang yang soleh tadi itu, iaitu ketika Nabi Musa mengadu kepada Allah. Nabi Musa mengadu pada Allah. Ya, kita pun sentiasa mengadu bila kita kekurangan sesuatu perkara ataupun kita ditimpa sakit ataupun sebagainya. Kita jarang kita nak mengadu atau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita senang. Contohnya, ketika kita berbuka, dah makan tamar, dah minum cincau, dah makan roti john, dah kenyang. Pernah tak kita berdoa pada Allah? Mana kan ada hadis menyebut ketika kita berbuka itu doa mustajab. Semua orang tahu ketika berbuka ni doa mustajab. Agak-agak dah 24 hari kita berpuasa, berapa kali kita menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah. Berapa kali kita menadah tangan? Beliau jilat tangan. Bukan kita tak ada masalah, kita ada masalah, kita ada keinginan, kita ada kehendak, atau kita ada banyak permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah beri peluang, ya Allah, pada ketika kita berbuka, tak ada punya kita hanya doa Allah malaka sunnah,
Allahumma barik lana, itu je lah untuk kita ngap terus kan. Ngap terus itu. Cubalah ubah. Kita ada lagi 5 hari lebih kurang, insya-Allah kita raja hari Sabtu lah kot ya. Maksimum lah tahun ni 30 ya, 30. Kalau 29 pun bagus juga. 29 juga. Jadi Nabi Musa sendiri pun mengadu pada Allah, wahai Allah, ya, wahai Tuhanku, ya, kau ciptakan makhluk dan kau berikan kenikmatan rezeki. Kau jadikan pengikutku masuk neraka. Ya. Setiap Nabi, ya, kalau kita baca dalam Qasasul Anbiya, iaitu kisah-kisah para Nabi, semua Nabi-Nabi ini pernah mengadu pada Allah, memohon pada Allah, jangan umat dia atau pengikut dia tu dihumbankan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua keinginan para Nabi-Nabi. Terutama Nabi kita, Nabi Muhammad ini memang lagilah ya, mengharap agar semua umatnya tu masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu amalan kita ya, dilipat gandakan ganjaran pahala. Ya, kalau bulan puasa ni amalan sunat digandakan menjadi pahala fardu kan. Kan fardu. Membaca Al-Quran ya, dilipat gandakan sebagai fardu. Ya, jarang kita dapat ya, pahala. Baca Al-Quran tu dapat pahala wajib. Ya Allah, jarang. Tapi kita tak nak baca. Kita lebih suka baca WhatsApp. Ya, baca WhatsApp atau baca Instagram ke apa sebagainya lah. Saya pun tak tahu. Ya, baca-baca semua tu ya. Jadi Nabi Musa pernah memohon pada Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, Engkau jadikan semua makhluk-makhluk ini dengan dia punya peruntukan rezeki. Kita lahir, sebelum kita lahir Allah dah sediakan rezeki kita. Bikatsbihi rizkihi wa ajalihi ila akhiri. Mana ketika kita berada dalam kandungan ibu kita berumur 4 bulan, maka kita telah dituliskan ajal kita, rezeki kita, macam-macam semua dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lahir tu, lahir saja hari kedua kita dapat duit dah RM50. Ya, makcik kita datang. Lalu slip lawa bantal budak tu RM50. Tak kerja budak tu, baru umur 2 hari dah dapat RM50. Dah. Esok pula jawatankuasa wanita surau Masjid Kota Damansara datang, dapat hadiah lagi. Susu lah, macam-macam lagi diberi kepada budak yang baru 3 hari. Tengok rezeki dia Allah berikan. Kita lihat di situ Allah memberikan walaupun tanpa usaha, walaupun tanpa usaha ya. Lalu Allah pun berfirman, lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, hal itu adalah kehendak dan keinginan aku, kehendak dan keinginan aku. Lalu mintalah kamu tu bercocok dan bertanam. Maknanya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa SAW itu untuk sentiasa mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya supaya melakukan kebaikan, kebaikan dalam hidup dunia ni. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang tidak mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya atau umat-umatnya untuk melakukan sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan imam ataupun mungkin ustaz-ustaz yang ceramah di sini semua mengingatkan tuan-tuan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada jom kita rompak, jom kita ragut, jom, tak ada, jarang. Semua suruh kita masuk surga semua. Walaupun ustaz tu belum tentu masuk surga lagi, tapi mengharap pada tuan-tuan supaya masuk surga semua. Mendoakan pada tuan-tuan. Begitu juga dengan nabi-nabi. Sebab itu Allah SWT bila firman kepada Nabi Musa, kalau begitu kamu sentiasalah mengingatkan kepada umat-umatmu sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Buatlah kebaikan, walaupun sekecil zarah sekali, buatlah baik. Kadang-kadang kita tak mampu, diam tu pun dapat pahala. Diam tu pun pahala. Tapi kalau diam satu hari puasa, diam, zikir pun tidak, baca Quran pun tidak, tak betul juga. Setidak-tidaknya kita dah hafal surah Ikhlas tu, ulang-ulanglah. Ulang-ulang. Kalau kita surah Ikhlas pun tak hafal, kita hafal surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Fatihah ulang. Itu yang mampu ulanglah. Itu ya, yang kita hafal itulah diulang-ulang. Jadi bila kamu dah menyuruh kepada hamba, kepada pengikut-pengikut kamu tadi itu untuk melakukan kebaikan,
Ada tak orang yang melakukan kebaikan? Allah bertanya kepada Nabi Musa. Dah pastilah ya tuan-tuan, ya, saya dah lama kuliah-kuliah ni, ya, sejak balik daripada Mesir sampailah sekarang, mungkin dah 20 tahun lebih, 30 tahun. Kadang-kadang kita berceramah ni bukan orang nak ikut cakap kita, tidak, atau nak berubah kepada arah yang lebih baik, tidak. Dia sekadar duduklah, nak balik pun awal lagi, baru 7 lebih, belum 7.30. Hari ni pun tak boleh sarapan pula kan. Tidak, pergi kedai mamak, order macam-macam, yang penting kari kambing mesti ada. Kan? Yang penting itu ada. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau buatlah kerja kau, dakwahlah ataupun menyatakan sesuatu yang baik kepada umat-umat kamu supaya mereka sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa, aku telah melakukannya. Lalu Allah pun bertanya, ada tak yang masih lagi? Sebab tak tahu walaupun bulan Ramadan ke, bulan puasa, bulan Syawal ke, esok bulan Zulkaidah ke, bulan Zulhijjah ke, musim haji ke apa, dia tak tahu. Dia relax, dia duduk Dr. Damansara ni tingkat 4 relax gitu ya. Dia tak peduli pun sekeliling. Lagi-lagi hal mesti lagilah dia tak ambil tahu. Lagilah dia tak ambil tahu. Dia tak buat tak tahu. Allah pun berfirman kepada, ada tak orang-orang yang seperti itu? Kata Nabi, ada lagi. Yang Musa ni pula orang-orang Bani Israel kan. Lagilah degil-degil ni. Sekarang kita tengok di Palestin tu kan, sampai Masjid Aqsa tu pun dia nak conquer juga. Sampai orang nak sembahyang pun tak boleh, nak baca Quran pun tak boleh. Tengok degil dia. Tu sekarang kita nampak gitu. Dulu zaman Nabi Musa, Nabi Isa apa sebenarnya, sebelum-sebelum tu lagilah degil. Sampai Nabi Zakaria tu digeraji. Dalam sembunyi dalam pokok tu dia digeraji tengok. Kalau sekarang kat bunuh budak-budak, baling batu kepada arah tentera, tembak mati, itu biasa je. Sebab dulu pun mereka banyak, sehari kadang-kadang dia membunuh nabi-nabi dahulu sampai 3 orang. Itu biasa, orang Bani Israel ni, orang Israel ni biasa. Kalau sekarang tembak orang satu hari 6 orang mati, 7 orang mati, itu biasa. Biasa. Kita pun di highway plus tu pun ramai juga yang mati. Balik kampung, tengok video-video tu, accident macam-macam, mati juga. Cuma beza keadaan lah. Sebab itu bila Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau dah berdakwah, kau dah buat kerja kau, ada tak yang masih degil? Masih degil. Kata Nabi Musa, aku tak pernah pun membeza-bezakan antara puak ini dengan puak ni, Al-Hawariyun ataupun sebagainya. Ini semua orang-orangku. Ya Allah, kau jadikanlah mereka tu dengan kebaikan-kebaikan, agar mereka hidup selesa pada hari yang hanya bertuhankan kepadamu ya Allah. Jadi Allah, Nabi Musa pun memohon pada Allah SWT, ya Allah, kau masukkanlah hamba-hamba ni dalam syurgamu sepenuhnya. Lalu Allah mengatakan, siapakah mereka yang patut masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Allah sendiri menjawab persoalan ini, yaitu mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kita tahu bahawa Nabi Musa ini memang teringin sangat untuk menjadi salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia Nabi, di antara golongan Nabi dan Rasul yang digelar sebagai ulul azmi, orang yang cekal dalam dakwah, orang yang kental dalam dakwah dia, tak kira apa jua halangan, dia tetap sesat di padang pasir di Sinai itu 40 hari atau 40 tahun sebab dia lakukan. Tapi tak kisah. Nabi Musa kata, jom kita ibadat. Lepas ibadat saja ada makanan. Bayangkan untungnya. Beribadat ada makanan, beribadat jangan tuan-tuan beribadat malam tadi kita mulai di sini, tahu ada sahur kan, seronok yang makan Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, saya rasa kita dah sampai di situ insya-Allah.
Cuma saya mengharapkan bagi Ramadan yang ada ni dengan kita untuk meraihlah apa juga ganjaran. Mungkin kalau kita lihat pada tanda-tanda malam Lailatul Qadar tu belum berlaku lagi lah setakat ni. Tak tahulah malam ni, tengok lain macam sikit ni, baik subuh ni. Beruntunglah mereka-mereka yang malam tadi mengabdi diri pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih cinta dan keredaan Allah dan mengharapkan malam Lailatul Qadar. Cuma kita perbanyakkanlah berdoa dan berzikir, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita teruskan lanjutkanlah dengan memohon keampunan kepada keluarga kita dan keluarga yang terdahulu daripada kita, iaitu atuk dan nenek kita ataupun orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terus kita tangguh dan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah wal as. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustaz. Mudah-mudahan. Allah Akbar. Allah. Allah. Boleh kerja kan? Jangan bikin balik kerja ya.